Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so wait saya tukar highlighter jap. Oi, tak keluar pula. Okey, so kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan fokus kepada single phase system, iaitu sistem satu fasa. Okey, so dalam chapter ini kita akan fokus kepada sistem satu fasa dan juga kepada sistem tiga fasa. Okay, so kita akan start dengan sistem satu fasa. So sistem tiga fasa akan ke dua part selepas ini. Okay, so kita fokus pada single phase system. Okay, so secara amnya AC electrical supply has only one electrical source. Okay, so masuk one electrical source ini adalah sistem yang mana generatornya memang dibina dalam sistem satu fasa, iaitu dia hanya generate satu live dan satu neutral saja. Okay, so secara amnya AC will flow when there is a load completing the circuit. Sama juga AC dan DC sama juga function dia to completing the circuit. Okay, so ini adalah satu perkara baru. Sebelum ni kalau kita buat DC, kita tak ada sentuh apa-apa berkaitan dengan frekuensi. Okay, untuk sistem AC, frekuensi adalah sangat-sangat kritikal. Okay, so dia membezakan antara AC dan juga DC. Okay, secara amnya DC mempunyai frekuensi bersamaan dengan kosong. That's why kita tak pernah ambil tahu pun berapa frekuensinya. Tetapi sebenarnya frekuensi dia adalah kosong. Tetapi untuk AC, kita ada frekuensi yang perlu kita tengok dan perlu kita ambil kira dalam setiap pengiraan dan juga dalam setiap sistem yang kita nak bina ataupun yang kita nak analyse. Okay. So kebiasaannya frekuensi ni confirm dia ada dekat voltage dan juga current. Okay. Sebagai contoh di rumah-rumah kita ada contohnya kebiasaannya di rumah kita menggunakan sistem satu fasa. Dan juga di Malaysia ni sistem frekuensinya adalah 50 Hz. Okay. So sebelum ni kita dah belajar apa itu frekuensi. Macam kita tengok barang dekat kettle, dekat pencerik, dekat berbagai-bagai peralatan, kita kena make sure frekuensi dia adalah 50 Hz. Kalau dia 60 Hz, kita pakai juga dekat sistem kat Malaysia ni, silap-silap dia akan menyebabkan kemalangan ataupun dia tidak efisien. Okay. So secara amnya untuk energy supply through two wire conductor. Untuk single phase kita hanya ada dua wire conductor, iaitu satu live dan satu neutral. Satu live dan satu neutral. Okay. Okay, depending on the load, there will be a phase different. Okay, this is the keyword, the phase different. So, ini kita akan belajar kemudian apabila kita tengok pada graph. Okay, between the current flowing and also the voltage passing. Okay. Okay, so kita juga akan belajar apa itu inductive load dan juga capacitive load. Okay. So, kebiasaannya untuk biasa sebelum-sebelum ni, contoh-contoh kita adalah fully resistive. Iaitu load kita hanyalah resistif, yang mana power factornya adalah 1. Okay, so ini adalah the new term, power factor. Okay, so dekat page ini saja kita dah belajar banyak term-term baru yang mana kita akan go through selepas ini secara lebih detail. Okay, okay. So ini adalah macam mana generation of sistem satu fasa. Macam mana kita generatekan sistem satu fasa. Okay, so secara amnya, the electric circuit can be induced in a circuit by changing the magnetic field. Okay, seperti gambar di bawah ini. Okay, okay. Semua kenal apa itu magnet. Okay, kita ada north dan juga ada south. Okay, so ini saya rasa kita belajar masa sekolah menengah, sekolah rendah pun ada belajar lah. So katalah kita ada satu magnet, yang satu north dan satu lagi south. Okay. So secara amnya north ini akan bergerak ke south. Okay. So anak panah dia pun bergerak ke south. Okay. So ini contoh dia lah. Itu yang kita belajar dulu. So daripada sini terhasilnya satu kita panggil induce. Kerana north pada south ni ada satu anak panah. Okay. Sini ada satu anak panah yang ke force. Satu force yang ke south. Okay. Yang mana dia akan menggerakkan apa-apa yang berada di tengah ini.
Okay, dia akan create the force. Okay, so that's why dia kata by changing the magnetic field. Okay, so yang ni kita akan kaji di chapter 2 nanti, untuk induction motor. Okay, sebab induction motor a part of the generator jugalah. Cuma dia more pada load generator, motor, bukan pada generation sangatlah, tetapi konsep dia hampir sama. Okay, so kita akan go pada chapter 2 nanti. Okay, so the direction of the in use, kita based on what we call is a Lenz's law. Okay, ini kita akan belajar kemudian. Okay, the direction of generator is based on a Fleming right hand rule. Okay, tak apa. Okay, so ini pun saya ada belajar di kalau masuk SPM aliran sains ni, ni biasalah ni Okay, motion and also current. Okay, bila kita buat ni, tapi di tangan sebelah kanan. Okay, secara armnya tangan sebelah kanan untuk generator dan tangan sebelah kiri untuk motor. Okay, ini contoh. Okay. Okay, so kalau melibatkan motor, so you akan guna left hand rule. Kalau melibatkan generator, right hand rule. Okay, saya tak nak fokus yang ni lebih sebab kita akan fokus pada sistem satu fasa dulu. Yang ni kita akan cover dalam chapter 2. Cuma ini adalah introduction, more pada introduction. Okay, so ini adalah contoh motor. Okay, this is example of DC motor. Okay, so ini contoh motor, contoh you ada knob and sub. Macam mana daripada DC motor boleh hasilkan AC. Okay, so ini carbon brush lah. So kita akan cover dalam chapter 2 juga ya. Kita just nak tunjukkan macam mana generate the single phase dan so 3 phase. Kemudian kita akan belajar 3 phase pula. Okay, so ini adalah contoh apabila moving of motor tersebut, okay, daripada DC, input dia adalah DC, kemudian dengan adanya magnet, permanent magnet di sini, dan juga ada satu elemen yang ditolak oleh elemen magnet ini, okay. So dia akan menghasilkan sinusoidal. Kita panggil sinusoidal ataupun kita panggil sebagai AC, alternating current. Okay, di sini terbentuknya AC system. Okay. Okay, so ini kita mungkin nampak secara general, tetapi secara detail kita akan belajar pada chapter 2 nanti. Okay, semua kalau nak ajar single phase nanti tak nampak. Okay. Okay, ini adalah perbezaan antara AC voltage. Okay, so ini adalah AC voltage dan ini adalah DC voltage. Okay, kita tengok apa perbezaannya. Okay, kita pergi ke DC dulu. Ini DC Okay, so ini adalah time. Ini contohlah dia supply 240 volt DC. So ini adalah voltage dia. Voltage dia sentiasa straight dia. Okay, dia adalah constant yang tidak bergerak. Macam ni 240 je. Okay. Tetapi kalau untuk AC voltage, okay, contoh di sini, okay, dia akan menghasilkan what we call sinusoidal form. Okay, ini adalah sinusoidal form. Okay. Okay, so ini untuk satu, dia akan berterusan lah. Maksudnya ini untuk satu cycle dia akan terus sampai habis lah. So dia tak akan habis lah sebenarnya. Dia akan bergerak. Dia akan bersantu sampai habis lah. Okay. So, untuk satu sinusoidal ni kita boleh pecahkan kepada kita boleh pecah-pecahkan dia, iaitu contohnya kita boleh tengok separuh daripada half cycle ni kita panggil dia 180 degree lah. Okey, kalau saya kata 180 degree daripada one full cycle tu, maksud dia adalah half cycle dia lah. Okey. So kita tengok ini adalah ni, and then kalau full cycle 360 darjah. Okey. Okay, so the voltage dia ada peak. Dia ada satu, kita panggil peak. Kita juga ada RMS. Okay, RMS. Okay, dia ada peak kat bawah juga. Negative peak, negative RMS juga. Okay, so ini adalah AC voltage. Dia adalah sesuatu yang sangat berlainan berbanding dengan DC voltage. So kita akan go through secara detail apa perbezaannya dan juga kita akan mengenal pasti fundamental of AC system. Okay, so ini adalah sedikit fundamental. Okay, ini contoh sinusoidal yang ada dua cycle. Okay, saya cakap tadi ada satu cycle, tapi kalau ikut dia akan berterusan, dia akan terus berterusan. Okay, so secara amnya kita panggil yang atas ni positive half cycle, yang bawah ni negative half cycle. Kalau kita tambahkan dua-dua, dia akan jadi kosong. Okay, so maknanya luas di atas sama dengan luas di bawah. Okay. Okay.
And then jarak antara sini hingga T ini, okay, kita panggil dia sebagai period. Okay, this is period. Dan kita simbolkan dia sebagai T. Okay, this one is ni period, and then this is second period. Okay, so the period. Okay, okay, that means satu period bersamaan dengan 360 darjah. Okay, okay. Sebelum saya juga nak ingatkan, dalam soalan kebanyakan kita akan guna pi, iaitu dalam 360 darjah adalah dalam degree. Manakala dalam radian kita akan guna pi. Okay, pi represent 180 degree. Pi is equal to 180 degree. Kalau 2 pi is equal to 360 degree. Okay, so this is simple. Okay, so that's it, this pi. For example, kalau saya kata pi over 2, that's mean 90 degree. So the 90 degree is here. Okay, okay. So katalah 2 pi, 3 pi over 2. Okay, 3 pi over 2, that's mean dia dekat sini. Kat sinilah poinnya. Okay, so you kena aware apa itu degree, apa itu radian. Okay. Okay, apa itu degree dan apa itu radian. Okay, dan juga yang kita belajar kat sini, apa itu period. Okay, positive half cycle and negative half cycle. Okay, so ini contoh kita baru nak berkenalan dengan AC ya. Okay, okay, ini salah satu daripada elemen-elemen penting lah yang kita kena tahu, dan biasa dia tak pernah miss lah untuk masuk exam. Okay, yang pertama adalah V peak ataupun kita panggil VM, V max ataupun VP. Okay, and then kita panggil V peak to peak and also the period. Period tadi kita dah belajar, so ini adalah period. Okay, maksudnya dia daripada the first cycle dengan second cycle. So jarak antara kosong hingga first cycle kita panggil dia sebagai period. Jarak antara habisnya first cycle sampai second cycle, habisnya second cycle, kita panggil period. So nilai ni sepatutnya sama, tidak ada perbezaan. Okay, VP ni apa? VP adalah voltage peak, iaitu yang berada di 90 degree. Okay, so tadi saya cakap tadi di sini adalah 180 degree ataupun pi. Okay, so di sini adalah pi over 2. Okay, so the maximum dekat sini, so you kena measure kat sini berapa diberikan. Katalah dia adalah 240 volt peak. So jawapan dia adalah 240. Kalau kat sini lah. Okay, kalau peak to peak adalah puncak sini sehingga puncak bawah ni. Okay, ataupun yang merah ni lah saya dah ni. Maksudnya puncak ni adalah sama Okay, so dia akan bergerak daripada puncak yang positif dan puncak negatif berapakah ni. Ataupun secara amnya kita boleh cakap V peak to peak sama dengan 2 VP. Maksudnya 2 voltage peak. Katalah VM adalah 240. So V peak to peak adalah 240 kali 2, iaitu sama dengan 480 volt. Okay, so tu adalah V peak to peak dan juga VP. Okay, the last is VRMS. Okay, voltage root mean square. Okay, so kita akan belajar ni kemudian. Tapi macam mana kita nak kena pasti VRMS tu adalah, okay, VRMS adalah V peak, kita ambil V maximum atau V peak ni, kita darabkan dengan 0.707. Okay. Okay. So, maksudnya dia V peak darab dengan 0.7, dia akan jatuh ke bawah sikit lah. So, ini adalah VRMS. VRMS. So, dia akan diwakilkan dengan satu garis yang panjang kat sini. Okay. Secara amnya dia akan mewakilkan sebagai satu sistem yang kita convertkan kepada DC lah. Ya. Tetapi secara amnya dia akan kurang daripada V peak, V maximum. Okay. So yang tu saya go tu, kita akan buat latihan nanti untuk dapatkan pemahaman yang lebih. Okay, ini kita go advance sikit. Okay. Tadi kita belajar apa itu period. Okay. Kita dah belajar apa itu period. Okay. Okay. Unit period adalah second. Okay. Okay. So, kita dah belajar period. Kita juga belajar VM, V maximum ataupun V peak. Okay. The maximum amplitude, kita dah belajar.
Okay. So 2 ni kita dah belajar. Yang 3 ni mungkin baru lagi lah. Macam time ni in second ni dah nilai. Sebab ni time ni adalah yang pada paksi X. Okay. So saya minta you tengok pada dua sinusoidal ni, iaitu satu yang warna biru dan satu lagi yang warna merah. Okay. Yang warna biru adalah V1. Okay. Dan yang warna merah adalah V2. Macam mana cara menulis persamaan ini? Okey. So ini tengok ni VT, contoh ini adalah voltage ataupun current, tak kisah. Cuma kat sini kita bagi contoh voltage lah. Okey. Is equal to Vm, V maximum sin omega t plus theta. Okey. So you terima saja dulu Okey, dia nampak macam pening sikit nanti Okey, katalah you dapat warna biru ni. Okey, warna biru ni adalah sinusoidal form. Macam mana you nak mewakilkan ni dalam satu persamaan ataupun general mathematical expression for a sinusoidal is given by this formula. Okay. For example, okay, katalah sinusoidal biru ni dia melintasi kosong-kosong kat sini. Okay. Secara amnya kalau dia kosong-kosong dia, maksudnya dia tidak ada perbezaan phase shift lah. Okay. Tak apa, kita go one by one. Okay, katalah. Okay, this is biru. Yang warna biru. Kita fokus yang warna biru dulu. Okay. So, Vm ialah V maximum. Okay, V peak. V peak. Okay, jangan confuse. V peak dengan V maximum tu adalah perkara yang sama. Okay, katalah sini 240. So, you akan tulis V maximum ni adalah 240. Okay, 240. Okay, sin omega t ni sebabkan part Cx ni adalah omega t. Okay, so you akan tulis saja dulu. Okay. Cuma omega ni kita akan belajar sini adalah omega is equal to 2 pi f. Okay. 2 pi f. Okay. Yang f is equal to 1 over t. Okay. Sebab you dah tahu period, you boleh dapatkan frekuensi. Dan selepas you dapat frekuensi, you boleh dapatkan angular frekuensi, omega. Okay. Yang W, macam W ni kita panggil omega. Okay. Ataupun bahasa panjangnya angular frequency. Okay. Dia boleh ditulis dalam radian per second ataupun second, kebiasaannya pada radian per second lah. Okay. Okay. Okay, kita go pada yang warna biru ni saja. So, Vm sin omega t. Okay. Vm sin omega t plus theta. Okay. Kenapa plus theta dia kosong? Dia tidak ada plus theta kat sini. Okay. Sebab dia melintasi kosong-kosong. Okay. Ni warna biru. Okay. Warna biru. Okay, next kita pergi warna merah pula. Warna merah. Okay, ni warna merah. Okay. Okay, so Vm sama dengan biru. So, kita akan salin Vm, V maximum, sin omega t plus theta. Theta ni berapa? Theta ni adalah perbezaan antara phase shift antara garisan di kosong ini dan juga garisan di sini. Okay. So, ini yang kita panggil theta. Okay. Theta. Katalah dia ke depan, dia berada di hadapan pula. Kalau dia berada di hadapan, kita akan tolak pula. Okay. So, tak apa. Yang ni masa tutorial kita akan go through lebih detail. Okay. Semua yang ni you terima saja dulu. Okay. Okay. So, daripada form expression ni, so you akan tahu Vm tu apa. Dan at the same time, you tahu theta ni. Theta ni kita panggil the phase angle in degree. Okay. So, theta ni the phase angle in degree. Okay. So, frekuensi seperti rumus ni lah. So, bila you dah tahu period berapa, katalah antara kosong hingga the first pi ni, the first 2 pi ni, berapa second. Okay. 1 per berapa second tu kita panggil frekuensi dan unit dia adalah Hertz. Okay. Contohnya 50 Hertz. Okay. So, itu adalah frekuensi. Once you dah dapat frekuensi, you boleh dapatkan omega. Okay. Pun dah boleh dapatkan omega. Okay. So, antara omega dengan T ni pun kita boleh set up satu lagi formula, iaitu T is equal to 2 pi over omega. Okay, actually dia datang daripada dua rumus ni lah. Okay. So, F sama dengan 1 per T, dia masuk kat sini lah. Okay. So, actually, you kena hafal dua rumus ni lah. Yang ni adalah rentetan daripada dua rumus ni dijadikan satu rumus. Okay. So, secara amnya you belajar, apa yang you belajar daripada page ini adalah, ini advance sikit
Okey. So apa perbezaan antara sinusoidal dekat biru dengan merah? Secara fizikalnya kita nampak ada perbezaan di mana yang warna merah ni teranjak ke belakang sedikit. Okey, teranjak ke belakang. Okey. So macam mana kita nak expresskan dia dalam mathematical formula. Okey. Ini adalah persamaannya. Okey. So katalah biru ni persamaannya ni, so yang merah perbezaannya hanyalah plus delta saja. Inilah perbezaan yang membezakan antara sinusoidal yang berwarna biru dan juga sinusoidal yang berwarna merah. Okey. Okey, so tak apa, kita go through dulu. Okey, so ni example. Okey. Find the amplitude. Okey. Okey, so saya contoh sikit. Find the amplitude, the phase angle, angular frequency. Okey. Ni amplitude, that mean Vm. Phase angle, theta. Angular frequency, omega. And then period, T. And then frequency, F. Okay, of the sinusoidal form. So ada 5 parameter yang diminta dalam soalan ni. Okay, ni contoh Ni kebiasaan contoh final pun macam ni jugalah. Tak lari jauh lah. Actually kalau you faham konsep sinusoidal tu, kat mana V maximum, V peak to peak, kat mana V RMS, macam mana cara kira dia, macam mana nak kira tempoh apa period dia, dan juga mendapatkan value frekuensi dan juga value omega, actually you dah boleh dapat full mark lah untuk soalan ni. Okey. Okay, contoh soalan A, kita ada 12 cos 50t plus 10 degree. Okey. Okey, 12 cos 50t plus 10 degree. Okey. So secara amnya, okey, saya bagi So Vm, so kita tahu 12 ni adalah Vm sebab kita tahu Vt Vm sin omega t plus theta. Okey. So saya dekat jelas sikit. Vm, sorry. Vm. Hey. Payah pula nak tulis sini. Okey, so saya tulis Vm sin omega t plus theta. Okey. So kita tahu 12 ni adalah Vm. Okey. So secara amnya kalau Vm dia adalah 12. So ini straightforward lah Okey. Phase angle dia kat belakang ni. Theta theta plus theta. So plus 10 ni. So dia adalah 10 degree. So dia direct forward. Okey. So omega angular frequency adalah omega. So belakang ni ada omega t. So dia 50t. So ini adalah omega. 50 radian per second. Okey, kemudian nak cari period T. Macam mana nak cari period? Okey, you dah tahu berapa omega. Okey, you dah dapat berapa omega. So omega sama dengan 2 pi over T. Kan? So omega you tahu. 2 pi is parameter biasa, normal. Boleh kita calculator saja dapat. And then you tak tahu T. So dari sini you dapatlah T sama dengan 2 pi over omega. Okay, here you akan dapat 0.126 second. So ini adalah T. Okay, period. And then the frequency. Macam mana you nak dapat frequency? F sama dengan 1 over T. Okay. Okay, very straightforward. Cuma you kena faham this rumus ni lah. Okay, rumus ni. Dan you tahu rumus ni lah. Ni rumus yang paling basic lah. Okay. Apa itu VM, apa itu data semua you kena tahu. Okay. So, yang kedua pun dia akan sama soalan dia. Cuma perbezaan dia kat atas ni plus 10, bawah ni negative 60. So, you kena bawa kalau jawapan dia negatif, you kena bawa negatif juga. Okay. Okay. So, sistem untuk dalam soalan you, semua sistem bukanlah 50 Hz. Okay. So, sebagai contoh soalan ni, ni 7.9 Hz, ni 2 Hz. Okay. So, untuk soalan dia boleh jadi macam-macam Hz lah. Sebab kalau kita fit pada 50 Hz, tak banyak soalan kita boleh tanya lah. Okay. So, daripada sini you tahulah. Kalau Hz tu kat sini lah yang main peranan.
Omega ni akan main peranan untuk hertz dan juga period. Untuk frekuensi lah. Hertz tu frekuensi Jangan terkeliru pula. Okey, ini adalah example nombor 2. An alternative voltage is given by V is equal to 75. Okey, so ni saya tulis balik Vm sin omega t plus theta. Okey, so kalau dia tulis 0.25 ni tak ada degree, maksudnya dia dalam radian per second. Okey, maksudnya dalam radian lah, per second ni, radian. Okey. Okay, based on here, you akan boleh nampak what is the amplitude. Okay, so here, secara amnya dah tahu VM kat depan, so 75 kat depan, so jawapan dia mestilah 75 VM. The peak to peak value. Okay, macam kita cakap, peak to peak value tu adalah VM ni kali 2. Okay, 2 kali 75, okay, sama dengan 150 volt. Okay, simple. The RMS value, simple. 0.707 kali 75. Okay, so berapa ni? Boleh kira lah Okay, and then the period. Macam mana you nak tahu period? Macam mana you nak tahu frekuensi? Okay, period dan frekuensi ni pun boleh cari sebab you dah tahu 200 pi ni apa? Dia adalah omega sama dengan 200 pi. Okay, so secara amnya you boleh dapatkan T sama dengan berapa? 2 pi over omega. Okay, 2 pi over 200 T. Pi. Okay, so saya dapat 1/100. So, you akan dapat dah. The period akan jadi 0.001. And then the frequency sama dengan F equal to 1 over T. Okay, ataupun kita panggil 100 Hz lah. Yang period second Jangan lupa unit second. Yang ni sama, yang ni voltage. Okay. The phase angle in degree relative to 75 sin 200 pi t. Okay, so 0.25 ni berapa angle dia? Tu je nak tahu. Okay, katalah 0.25 adalah radian per radian. Okay, so you have to convert to degree. Okay, tak apa, kita go to jawapan dekat sebelah Okay. Okay. So, ini adalah jawapannya. Macam tadi saya dah tunjuk, ini 75, 150. Ini 0.707 kali 75. Ini tadi 10 milisecond. Ini 100 milisecond. Okay. So, 0.25 radian ni, you kena kalikan dengan 180 bahagi pi. Okay. Okay. Katalah daripada radian nak tukar kepada degree. So, you kena bagi 0.25 kali 180 bahagi pi. Okay. So, you akan dapat 14.32 lagging. Since dia negatif, kalau negatif, negatif dia adalah lagging. Kalau positif dia adalah leading. Kat mana positif negatif tu? Kat sini. Ni sini. Kalau negatif is lagging, kalau positif is leading. Okay. So 0.25 ni macam mana nak tukar kepada degree adalah you kalikan dengan 180, 0.25 kali 180 bahagi pi. Okay, so you dapat 14.32 degree. And then lagging ni sebab kat sini adalah negatif, so you tulis lagging terus. Okay, so tu jawapan dia. Okay, so very simple. Ni memang simple sangat. Okay, okay. So kemudian, okay. Tadi kita dah belajar apa persamaan ni Macam mana kita nak representkan dalam persamaan. Kemudian kita akan belajar apa itu, macam mana kita nak representkan dalam phasor diagram. Okey. So phasor ni secara amnya dia adalah satu complex number yang menunjukkan amplitude dan juga phase. Okey. Maksudnya ini adalah persamaan Okey. This is the general formula. So, apa yang phasor diagram ni, dia hanya interested to know what is the VM and what is the degree ni. Okay, dia tak interested dengan frekuensi pun. Okay, so kebiasaannya kita akan lukis, kita beranggapan semua gambar raja dalam tu mempunyai frekuensi yang sama. Okay, so that's why kita akan tukarkan VM, tapi kita tak akan ambil VM lah. Kita akan kalikan dengan 0.70, and then kita letak VRMS kat sini. And then data.
Yang sini kalau positif, dia akan pergi positif lah. Kalau sini negatif, akan bawa ke sini negatif. Okay, so ini adalah persamaan bila kita menggunakan phasor diagram. Okay, so how to determine it? Okay, so ini adalah contoh VRMS. Katalah dia dekat data ni. Okay, data ni akan, okay, ini secara amnya dia adalah satu Sata Chatterton. Okay, yang mana ini adalah 0 degree, ini adalah 90 degree, ini adalah 180 degree, ini adalah 270 degree. Okey lah, katalah VRMS dia ada sudut dia 45 darjah. Okey, so 45 darjah kat sini lah. Ini 45 darjah. Ini data sama dengan 45 darjah. Okey, so this is the V. Okey. Tapi panjangnya ni adalah VRMS. Katalah ada lagi satu VRMS tapi dekat V2. Katalah V2 sama dengan 160 degree. Katalah okay, sini 120 adalah panjang dia. Katalah 160 dekat sini. Okey. Okey, ni 160. So ini adalah V2. Okey, panjang ni mestilah 120. Okey, so macam inilah contoh. Biar panjang dia adalah VRMS kepada nilai tersebut. Maksudnya kena kalikan 0.707. Okey, dia yang daripada persamaan formula asal ni. And then angle dia adalah perbezaan angle yang ada dekat ni, plus data. Kalau minus. Kalau minus dia ke belakang. Kalau plus dia ke depan. Okey, counterclockwise. Kalau dia negatif dia akan clockwise. Follow clockwise. Okey. So, ini adalah contoh vector rotation lah sebab saya takut nanti ada yang tak faham. Saya tak pasti Siva ada belajar ke tak ni. Tapi the last KL macam blur-blur jugalah. Okay, that's why saya update dalam slide ini. Saya letak. Contoh kalau katalah ini adalah sinusoidal form. Okay, katalah ini adalah persamaan dia. Katalah data ni adalah 30 degree. Dia bagi contoh 30 degree. So, ini adalah contohnya. Okay. So, ini adalah ni. And then AM ni adalah nilai RMS value lah. AM kali 0707. Okay. So, ini adalah vector rotation lah. Kalau dia positif, dia akan pergi counterclockwise. Kalau negatif, dia akan pergi clockwise. Okay. Ini kalau negatif. Ini kalau negatif, theta. Ini kalau pergi sini, is a positive theta. Okay. So, it depend dekat sini lah. Dekat sini. Sama ada dia positif or negatif. Okay. So, I think that's all untuk ni. Kita akan go pada sistem power in AC system untuk next part. Okay. Thank you.